Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, insya-Allah hari ini kita nak sambung lagi pelajaran kita pendidikan Islam. Tajuknya ialah sayangi pemimpin kita. Okey, pada bidang hadis. Okey, ini bidang hadis. Hadis berkenaan dengan menyayangi ataupun mentaati pemimpin. Okey, mentaati pemimpin. Baiklah, hari ini kita nak tahulah macam mana sebelum kita nak tahu macam mana, kita nak tahu siapakah yang dikatakan pemimpin. Okey, apakah maksud pemimpin dan macam mana pemimpin yang baik, dan sebagai orang yang dipimpin rakyat dan sebagainya, macam mana kita nak mentaati pemimpin, apakah tanggungjawab kita terhadap pemimpin dan sebagainya. Baiklah, kita akan tengok satu per satu. Okey, ini kem kepimpinan pemimpin muda. Ini contohnya di sekolah lah. Di sekolah pun ada pemimpin yang dilantik oleh guru. Maksudnya mereka ni pemimpin pelajar lah. Pemimpin pelajar yang menguruskan pelajar. Okey, baik daripada sekecil-kecil perkara seperti luruskan atau tolong guru luruskan barisan murid-murid pun, itu pun boleh dikira sebagai pemimpin. Okey, menguruskan murid-murid ataupun kawan-kawan yang lain. Jadi kita nak tengok apa maksud pemimpin ni sebenarnya. Sebelum kita nak tengok maksud pemimpin, mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pemimpin. An Abdullah bin Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أوكي، متفق عليه. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Baiklah, jadi daripada hadis ni, secara mudahnya yang kita boleh faham ialah sebagai seorang Muslim, orang yang Islam, okey, hendaklah dia mendengar. Kita kena dengar apa yang disampaikan oleh pemimpin, baik arahan, suruhan dan sebagainya, dan kita kena taat. Kita dengar arahan, kita dengar suruhan, dan kita tak boleh dengar aja. Dalam masa yang sama kita kena taat apa yang disuruh oleh pemimpin tersebut, walaupun arahan itu benda yang kita suka, kita kena buat, ataupun juga benda itu kita tidak suka, kita tidak suka, tapi kita kena tetap buat benda tersebut. Okey, selagi mana benda itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, benda itu tidak maksiat. Okey, benda itu benda yang betul, kita kena taat walaupun kita tidak suka. Macam sekarang musim COVID-19 kan,
walaupun kita tidak suka SOP yang ketat, arahan yang kita rasa membebankan, kedai-kedai terpaksa ditutup, kita tak dapat nak berniaga, punca pendapatan kita terjejas dan sebagainya. Namun disebabkan itu merupakan arahan daripada pemimpin, yang semestinya ada tujuan-tujuan, objektif-objektif, sebab-sebab kenapa pemimpin mengarahkan demikian, maka walaupun kita tidak suka ataupun kita suka, kita kena taat. Ini merupakan suruhan Nabi. Okey, namun kita sambung lagi. Maksud dia, apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Okey, kalau benda yang disuruh itu merupakan maksiat, benda yang disuruh itu bertentangan dengan arahan daripada Allah dan Nabi. Contohnya, seorang pemimpin suruh rakyat dia minum arak, minum arak, ataupun berjual beli dengan riba dan sebagainya, arahan. Kita tak perlu ikut. Kita tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Jadi tak perlu ikutlah. Tak perlu ikut, dan kita kena utamakan hak Allah dan suruhan Allah terlebih dahulu. Barulah nombor 2 itu ialah pemimpin. Kena ikut hak Allah dan Nabi dulu. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, barulah kita kena tengok pula apa yang pemimpin kata. Kalau pemimpin bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi, maka apa yang diberitahu oleh pemimpin itu tidak boleh diterima, maksiat. Jadi kita tak boleh ikut. Tapi selagi mana pemimpin itu beritahu benda-benda, arahan itu tidak maksiat, kita kena ikut, walaupun kita suka ataupun tidak suka. Bagaimanakah cara untuk menjadi pemimpin yang disegani? Macam mana nak jadi pemimpin yang disegani oleh lawan dan kawan? Macam mana nak jadi pemimpin yang disegani oleh rakyat? Mestilah pemimpin itu ada ciri-cirinya yang insya-Allah kita akan bacakan sebentar lagi. Baik, kita tengok apakah maksud pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai. Dia jadi ketua kepada dia jadi ketua serta memimpin sesebuah kumpulan, baik kumpulan itu kumpulan kecil ataupun kumpulan besar, ataupun dia memimpin persatuan, ataupun dia memimpin organisasi atau negara. Jadi kalau kita faham daripada maksud pemimpin ini, dalam satu-satu rumah, rumah kita ada pemimpin dia. Siapa dia? Tentulah ayah kita ataupun mak kita. Sebab apa? Sebab mereka lah yang mengetuai serta memimpin keluarga kita. Apa yang diberitahu oleh mak ayah kita, kita kena patuh, kita kena taat. Di sekolah ada pemimpinnya. Pemimpin di sekolah siapa? Kalau dari kalangan guru, pemimpin di sekolah mestilah guru besar. Guru besar. Ada pun kalau murid-murid itu boleh jadikan guru-guru mereka itu sebagai pemimpin, sebab guru yang mengetuai ketika belajar, ketika mengajar, guru sebagai pengajar, maka ketika itu guru sebagai pemimpin kita. Boleh jadikan begitu juga
ataupun pengawas-pengawas yang dilantik. Okey, pengawas-pengawas yang dilantik untuk menguruskan kita, untuk memimpin kita, mereka juga boleh dikatakan sebagai pemimpin. Ataupun kita tengok dalam satu-satu persatuan ataupun badan unit beruniform, contohnya macam TKRS, ada ketua dia. Okey, ada yang ketua dia yang dilantik, ketua di kalangan murid. Okey, sama juga persatuan lain, persatuan kelab bahasa Melayu ke matematik, ada pemimpin yang dilantik. Kalau tengok dari sudut sebuah negara, okey, siapa pemimpin dia? Raja-raja, okey, raja-raja. Seterusnya siapa lagi? Boleh jadi Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri adalah pemimpin kita. Okey, ataupun menteri-menteri. Okey, di kawasan-kawasan mungkin YB. Itu semua pemimpin ada di setiap peringkat. Jadi kita kena kenal pasti pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, dan mestilah kita taat, patuh pada arahan mereka selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun tidak bercanggah dengan suruhan Allah dan Nabi. Kena patuh dan taat walaupun suka ke tidak suka ke, kena patuh. Baik, kita nak nyanyi sikit. Main nyanyi. Kita tengok, kita nyanyi. Ustaz akan nyanyi, kamu dengar dan cubalah nyanyi sama-sama ikut irama ni, okey? Dan kita tengok apa maksud setiap rangkap ni. Okey, 1 2 3. Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman, tak bicara lembut bersopan, bekerja sama beri sokongan. Itu rangkap pertama. Kita tengok rangkap kedua pula. Hargai jasa doa sejahtera, menasihati jika ada kekhilafan, Tuhan kan sayang dapat keredaan, hidup harmoni negara aman. Itu rangkap kedua. Okey, rangkap yang terakhir. Pemimpin amanah serta beriman, jauhi rasuah, elak perpecahan, adil saksama pemerintahan, masyarakat maju capai wawasan. Okey, itu lagu. Okey, lagu Ustaz harap kamu boleh nyanyi juga. Okey, boleh nyanyi juga. Okey, tengok apa maksud dia rangkap pertama ni. Dia ajak kawan-kawanku mari amalkan. Nak amalkan apa? Amalkanlah taat kepada pemimpin yang budiman. Taatlah kepada pemimpin. Tak bicara lembut bersopan, bekerjasama beri sokongan. Ya, kita lembut bersopanlah dengan pemimpin kita, bekerjasama beri sokongan. Kita kena sokong pemimpin kita. Okey, di negara kita mungkin sistem demokrasi, ada pilihan raya. Okey, dah selesai pilihan raya dan sebagainya, dah ada seorang pemimpin, walaupun pemimpin tu kita tidak suka, aku tak undi dia ni, kan, aku undi orang lain, kan, walaupun macam itu, tapi dah ada pemimpin yang dilantik, setiap arahan dia, setiap suruhan dia mesti kita kena ikut, walaupun kita tak suka pada pemimpin tu. Tapi kalau arahan dia itu baik, kita kena tetap bagi sokongan. Itu kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Okey. Yang kedua, hargai jasa doa sejahtera. Kita kena hargailah jasa pemimpin. Doakan kesejahteraan kepada pemimpin. Kalau kita di Johor, memang kita akan selepas solat, kebiasaannya memang imam kat depan dia akan doakan kepada raja-raja dan serta pemimpin. Okey, menasihati, tak salah untuk
menasihati pemimpin. Okey, sekiranya ada benda-benda yang dilakukan itu mungkin tidak betul, kurang tepat. Artinya undang-undang tu boleh diperbaiki ataupun maksiat. Boleh juga menasihati. Namun menasihati tidak boleh maki hamun, tak boleh. Kena menasihati dengan hikmah. Kena menasihati dengan elok. Okey, seeloknya orang yang sesuai. Kalau kita tak sesuai, siapa nak yang sesuai menasihatinya? Orang yang berpengaruh, orang yang ada pengaruh, yang boleh uh, membawa suara. Okey, dia lah sesuai untuk menasihati. Jika ada kekhilafan, Tuhan kan sayang dapat keredaan. Okey, boleh kita jaga adab-adab ini dengan pemimpin, hargai jasa, doakan kebaikan, bagi sokongan kerjasama, Tuhan akan sayang dan dapat keredaan, hidup harmoni, negara aman. Okey, itu kesan dia. Bila kita amalkan adab dengan pemimpin, taat pada pemimpin. Okey, kalau pemimpin buat salah, kita nasihat dengan berhikmah, bukan caci maki, menimbulkan huru-hara. Hidup kat negara kita ni akan jadi harmoni, hidup akan jadi aman. Okey, ini pemimpin amanah serta beriman. Ini ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang pertama, dia amanah. Okey, amanah dengan tanggungjawab dia. Sebab pemimpin ini, dia bertanggungjawabkan untuk menguruskan orang yang mereka pimpin. Okey, kalau negara, dia kena urus rakyat dia. Jangan ada rakyat yang menderita kesusahan dan sebagainya. Kena ada bantuan menguruskan sistem-sistem supaya hidup negara menjadi mudah, aman dan sebagainya, makmur. Kena jalankan amanah itu sebaik mungkin. Serta kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengelakkan seorang pemimpin itu mengeluarkan satu-satu arahan ataupun suruhan agar tidak bertentangan dengan suruhan Allah dan suruhan Nabi. Dia kena beriman. Itu pemimpin yang baik. Jauhi rasuah, elak perpecahan. Yang ketiganya, kena elak rasuah. Okey, rasuah kena elakkan, kerana rasuah itu akan menghilangkan integriti, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Rasuah ini memang punca kepada runtuhnya satu-satu negara. Rasuah itu kesan dia sangat besar. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia kena elak, tak boleh ambil rasuah ni, kena banteras rasuah. Okey, elak perpecahan. Okey, negara kita negara yang berbilang kaum. Jadi nak menguruskan bilang kaum ni bukan mudah. Jadi kena mengambil pendekatan yang boleh mengelakkan daripada perpecahan. Kena jaga hubungan di antara kaum, kena hormati adat-adat yang ada pada setiap kaum dan sebagainya. Kena elak perpecahan. Adil saksama. Okey, kena adil walaupun berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza adat. Banyak perbezaan-perbezaan yang lain yang kita kenal pasti dalam rakyat kita, ataupun berbeza dari sudut fahaman politik dan sebagainya, tidak boleh menjadikan kita tidak berlaku adil. Sebagai pemimpin, walaupun berbeza pandangan politik, berbeza gaya fikir, kena melayani orang yang dipimpin dengan adil dan saksama. Okey, bantuan, kena hulurkan bantuan kepada semua. Okey, pemerintahan masyarakat maju capai wawasan. Okey, jadi sekiranya kita mendapat pemimpin yang elok, pemimpin yang beriman, tunaikan amanah yang baik, adil dan sebagainya, maka masyarakat akan maju serta mencapai wawasan. Okey, mencapai wawasan dalam hidup. Okey, itu kesan apabila pemimpin itu pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat. Okey, insya-Allah minggu depan kita nak tengok pula cara mentaati pemimpin. Okey, kepentingan mentaati pemimpin.
Tapi Ustaz rasa tak sempat minggu depan ni. Mungkin boleh sambung terus. Jadi Ustaz nak kamu yang bacakan cara-cara mentaati pemimpin. Okey. Kamu bacakan cara-cara mentaati pemimpin, ada 6, dan kepentingan mentaati pemimpin ada 6. Okey. Ustaz nak kamu salin cara mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin dalam buku, serta kamu bacakan pada Ustaz cara-cara serta kepentingan mentaati pemimpin ini. Okey, boleh? Jadi selesailah tajuk ni minggu ni. Jadi kamu tuliskan dalam buku dulu, serta kamu bacakan semula kepentingan mentaati pemimpin. Okey. Saya harap apa yang kita belajar hari ini kamu faham. Jadi kesimpulannya memang kita kena taat pada pemimpin. Walaupun pemimpin itu kita tidak suka, bukan kita undi dan sebagainya, kita kena taat. Dan setiap arahan daripada pemimpin itu, walaupun kita suka ataupun kita tidak suka, selagi dia bukan maksiat, menyuruh kepada maksiat, kita kena ikut. Okey, itu kesimpulan yang Ustaz boleh buatkan secara mudah lah. Okey, ingat kerja yang Ustaz bagi boleh buat dalam buku tulis pendidikan Islam. Okey, sekian sahaja daripada Ustaz hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.